Okey cikgu, balik pada ekosistem keusahawanan, salah satunya adalah support daripada kerajaan. Hmm. Dan saya ingat geran pertama adalah daripada RBC Challenge kan. Ya, betul. Dan Rural Business Challenge ni kita tahu challenge yang peringkat kebangsaan di mana Mm-mm. dibuka seluruh Malaysia. Dan UV Print masa tu Cry Design Mm-mm. nama Cry Design berjaya dapatkan grant tersebut dengan jumlah yang begitu saya ingat sangat besar lah, Ya, besar betul. lah. Dan grant Mm-mm. grant ni tak perlu bayar Tak balik perlu lah, bayar balik. tapi mesti dimanfaatkan dan Cry telah menggunakan dengan begitu baik lah. Ya, betul. Jadi untuk para pendengar tahu lah, RBC ni dia sangat tough lah, dia punya ketat syaratnya Saringan kan. dia. Ha. Dan juri-jurinya daripada apa ni profesional dan juga daripada usahawan itu sendiri. Betul. Jadi apa strength sebab Cry Design masa tu yang boleh membawa kemenangan, dan saya difahamkan Cikgu Di lepas tu jadi coach Mm-mm. kepada peserta-peserta yang nak masuk RBC kan. Kan bagi tips, boleh tak bagi kongsi apa yang menjadi kekuatan syarikat pada masa tu yang berjaya secure grant yang begitu besar. Masa tu kita menang pada tahun 2014. Masa tu kerajaan mewawarkan untuk IR 4.0. So kita punya bisnes masa tu memang menggunakan teknologi. Memang teknologi lah. Saya rasa tu adalah antara satu kekuatan kita yang paling besar, di mana kita berada satu landasan dengan wawasan government yang memerlukan teknologi, yang mementingkan teknologi masa tu. Dan apa yang kita buat berbanding masa tu, pemenang-pemenang lebih kurang dalam 23 orang. 23 orang semuanya, yang mana tempat pertama dapat 2 juta. Dan tempat kedua 750, tempat ketiga 300,000. Pada awalnya kita dan pertandingan tu adalah pertandingan kebangsaan, dan kita tak terfikir pula masa tu yang kita boleh highlight lagi. Apabila kita dah berada di peringkat saringan, peringkat presentation, daripada awal-awal kita buat tu, kita masuk nak dapat 300,000 pun tak apalah. Tetapi apabila kita berada di final step tu, dah tak nampak dah 300 tu. Kita nampak 2 juta lah masa tu. Siapa yang present tu? Cikgu dia ataupun suami? Suami. Suami ke? Suami yang present mana masa dapat tu. coach yang baik lah suami. Alhamdulillah. Collaboration suami masa tu dia agak gugup lah. Kita cikgu dah biasa mengajar kat depan kan. Rasa macam okey lagi. Tapi suami masa tu kena nak train cakap luar lagi, nak train. Tapi apabila dah tiba satu tahap ujung tu, kita decide untuk tak payah cakap luar lah. Kita pergi go for Kelantan. Pergi dengan Kelantan. So memang husband memang dia pure Kelantanis. Jadi presentation tu memang dia minta cakap, saya kekok ni nak cakap luar ni, Datuk. Boleh ke kalau saya cakap dengan Kelantan? Jadi masa tu dia saya rasa dia terkenal dengan dalam 24 kandidat tu, memang dia antara yang rapat lah mungkin dengan bahasa Kelantan yang pekat tu, sampai judge pun nak mencuba cakap Kelantan juga kan. Biasa kan kalau kita dengar Kelantan, kita nak mencuba cakap dia. So tu antara kekuatan kita, di samping isi dan presentation selama 5 minit saja. Untuk keseluruhan perniagaan, pitching tu untuk keseluruhan bisnes selama 14 tahun tu kena rangkumkan dalam 5 minit. Jadi untuk kita target 2 juta, bahagi dengan 5 minit tu, 1 minit dia keluar dalam 400,000 tak salah. Apa yang kita cakap 1 minit 400,000 nilai dia. Jadi tu yang train. Habis je 5 minit, stop tu kalau ceng. Lagi pusing lagi. Jadi untuk persediaan tu memang pengorbanan tu memang penting lah. Kita buat persiapan tu pun tinggalkan kerja anak-anak selama seminggu, pergi ambil satu tempat untuk berdua je untuk prepare benda tu. Untuk prepare semua, sebab geran dia besar. Dan suka saya ingatkan bahawa peluang-peluang macam ni dia tak akan datang pada kita, Prof. Dia memang kita sebagai usahawan, memang kita kena keluar dan mencari. Melalui sama ada melalui circle ataupun melalui info-info daripada agensi. Cikgu Di dan suami Cik Anip Ya. Dua-dua daripada bukan berlatarkan perniagaan. Ya, betul. Tak ada ahli keluarga yang terlibat dalam perniagaan. Beranikan diri terjun dalam bidang perniagaan. Berlatar belakangkan English literature. Ya, betul. Dan satu lagi pada Masscom. Bukan bisnes berdua. Tapi kita boleh katakan dah berjaya lah. Dah sampai hari ini dah 14 tahun.
Ya. 20. 20 tahun, Ha. 20 tahun dalam bidang perniagaan, dah melalui fasa kritikal dalam Ya, perniagaan. ya. Jadi tak ada formal education pasal bisnes. Jadi bagaimana kita nak menangkis tanggapan masyarakat, nak jadi usahawan ni tak perlu belajar tinggi-tinggi pun. Sebab ni bukan cikgu English pun boleh jadi usahawan, berjaya pula tu kan. So, adakah cikgu setuju dengan pernyataan untuk jadi usahawan tak perlu belajar, cuma perlukan pengalaman masuk dan berani saja. Okey. Pada saya tentulah sangat penting, pendidikan sangat penting. Apatah lagi saya pun seorang guru. Pendidikan sangat penting sebab masuk U ni dia pada pendapat saya secara peribadi, dia bukan goal graduasi tu yang kita target. Dia the process along the journey selama 3, 4, 5, 6 tahun yang kita ambil tu. Proses macam mana kita nak siapkan assignment, proses macam mana kita nak present, proses macam mana nak jumpa lecturer. Proses sepanjang hidup 4 tahun di dalam universiti tu adalah penting. Kalau kita tak ada goal, tak capai apa yang kita nak, jadi kita hanya pergi secara tanpa strategi, tanpa planning, hanya ikut flow saja. Itu yang bahaya tu. Sebab flow pula sekarang berubah-ubah. Macam kami pula daripada offline. Printing kami ni, printing dan pencetakan dan pengiklanan ni adalah daripada offline, Prof. Macam mana kita nak adapt bisnes kita sekarang kepada online? Kalau kita tak terjun ke dalam online, kita akan tertinggal far away. Lagi pula dulu kena ada premis, kena ada staff. Sekarang tak ada premis, tak ada staff pun boleh bisnes kat rumah. So itulah ilmu tu, saya rasa ilmu tu sangat penting. Dan ilmu tu kat mana kita nak dapat? Tentulah daripada salah satu daripada formal education. Formal Dan education. kita sentiasa update lah dengan perubahan yang berlaku. Ya, betul. Dan itu juga disebut tadi daripada offline pada online. Ya. Itu pun sebab persekitaran yang berubah. Ya, betul. Perlukan kepada perubahan. Ya, kalau kata dulu saya buat macam ni, tinggalkan dulu. Dulu tu dah tak ada. Jangan, kita kena move on dengan sejarah. Tak boleh. Kalau dulu kita tak buat macam dulu, tak ada online pun. Dulu punya cerita. Sekarang punya cerita. Kita memang kena adapt. Macam kita daripada offline, kita nak beralih kepada online pun satu cabaran, mengambil masa lebih kurang dalam 3 tahun. 3 hingga 4 tahun. Dan kita memang labur duit, keluar duit untuk pergi belajar. Untuk pergi belajar, untuk tahu TikTok itu apa, macam mana kita nak survive dalam media sosial, apa yang kita perlu buat. Sedangkan dulu kita tak ada pun benda-benda macam ni. Tapi sekarang untuk kita relevan dalam industri, kita mesti kena ada. Kalau tak kita tertinggal, Prof. Kalau tak, kena tinggal jauh, Prof, dengan budak-budak sekarang ni. Ada team lah untuk media sosial. Ya, team. Sekarang offline punya team lain, online punya team lain. So, saya nak highlight kita daripada offline tu, kita sehingga kena wujudkan produk online untuk kita jual online. Sebab signboard kita tak boleh nak jual online. Tak boleh post kan. Tak boleh post. Tak boleh korea. Jadi kita wujudkan online punya produk. Apa masih dia? lagi. Apa dia? Ni antara produk-produk kita yang kita jual online. TikTok. Yang kita sebenarnya material tu adalah daripada material signboard kita. Jadi kita wujudkan apa dia yang kita boleh jual dengan online. Bagaimana pasaran? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi dia punya strategi kena ada. Macam mana contohnya kalau TikTok tu, pengguna TikTok kita untuk 2024 dia dah menjejak kepada 28 juta. Di Malaysia, kita Malaysia antara yang tertinggi pengguna TikTok. Jadi kita mesti kena terjun dalam bidang tu juga. Kena tahu demografi pengguna. Ya, betul. Age berapa, 18 tahun ke atas dan big data lah. Big data. Ya, betul, big data. Kita memang kena tahu supaya kita masih terus berada dalam industri kita dan masih bisnes yang sama. Okey. Salah satu aktiviti penting dalam perniagaan adalah marketing, pemasaran. Ya, betul. Jadi balik pada tadi, yang nonton kita ni ramai mikro, kecil dan sederhana. Ya, betul. Yang rata-rata bermula daripada kosong, tidak ada pengalaman dan ia sangat dekat dengan UV Print, Cry Design, cikgu dan suami yang memang tak ada pengalaman perniagaan. Betul. Bagaimana you bina pasukan pemasaran? Sebab bagi saya lah, personally, bagi saya pemasaran adalah aktiviti paling penting. Ya, kita betul. ada produk, tak guna kalau kita tak boleh jual. Betul. Dan tak boleh kita jual dan terima payment. Itu yang penting. Sebab barulah dia menjadi dana tu kita perolehi kan. Betul. Boleh share tak bagaimana bina kekuatan pasukan pemasaran
Ya, dulu online dan sekarang ini dulu offline, Offline. sekarang ini online. Ya, online. Perubahan daripada offline ke online tu memang sangat besar dan sangat susah. Hmm. Sebab kita daripada dulu ada premis, customer datang, klien datang. Tapi sekarang kita kena berada di dalam online industri. Jadi apa yang saya buat adalah kita cari yang memberi input-input yang penting, sama ada formal ataupun non formal. Formal maksudnya macam dari segi universiti macam UMK lah. UMK contohnya kita further study dekat UMK. Lepas tu di kelas-kelas di luar yang berbayar pun kita masuk. And then staff tu kita punya team tu kita kena upskilling. Kita memang kena hantar tim-tim kita hantar pergi belajar untuk diorang tahu apa yang diorang perlu buat. Kadang-kadang gen baru ni berbeza, Prof. Ya. Dia tak macam kita dulu. Jadi Ya. kita hantar pada yang selayaknya untuk dia belajar berkenaan dengan online ni. Sekarang ni kebanyakan rakan-rakan SME kita ni Ha. adalah yang menyatakan kita sembang-sembang tu ada yang tak macam mana nak cakap mereka nak hantar staff pergi kursus tu kan. Ha. Tapi tak yakin staff ni akan berada lama dengan mereka. Takut lari. Takut lagi. Dia nak invest kan, nak Ha. invest. After staff tu dapat kemahiran, dia mungkin lompat Lari, tempat lain untuk dapatkan pengalaman dah ada Ya, kan, betul. kemahiran dah ada dapat. Betul. So bagaimana cikgu maintain staff ni? Okey, kalau Ini isu juga dengan Ya. apa ni SME ni kan. Betul. Kalau daripada apa yang kita belajar, dia berkait dengan HR. So untuk staff-staff yang kita nak hantar upskilling, apa yang biasa saya lakukan adalah sign kontrak dululah. Oh, kan. Kontrak dululah. Supaya berbaloi apa yang kita tambah pada dia dan kita nak balik. Ya. Kita nak dia Investment lah. curahkan balik Return kepada return ilmu dia pada company. So kita pergi dengan kontrak dululah untuk tempoh berapa lama dia perlu berada bersama kita lah. Dia tak boleh tinggalkan kita lah. Kita dah hantar dia upskilling, dia tak boleh Fair tinggalkan. lah. Fair lah. Tapi kadang dia tak kira dia resign je. Ada juga yang macam tu. Ada juga. Biasalah dalam bisnes. So selain pada owner kena ada jugalah. Ya, Owner betul. pun kena pergi. Betul. Betul. Selain kita owner, kita mesti kena tahu. Kadang-kadang dia tidak semestinya kita tahu buat. Ni pengalaman saya lah, pengalaman saya sendiri. Contohnya macam mesin, tak semestinya kita kena pandai operate mesin, tapi yang paling penting usahawan ni dia pandai manage. Dia pandai manage siapa yang perlu kat sana, siapa yang perlu kat sini, siapa. Yalah, peranan usahawan itu sendiri adalah managing resources. Ya, betul. Termasuklah material, human resource. Ya, betul. Apa ni, raw material, Ya, betul. suppliers you semua kan. Betul. Tahu Managing. ada idea sedikit sebanyak tentang mesin tu. Contohlah pada saya mesin lah sebab saya peniagaan dalam mesin. Kita tahu sedikit sebanyak macam mana mesin tu jalan, berapa lama dia berjalan. Okey, kita tahu. Contohnya kita nak print banner 4x20 contohnya atau signboard 4x20. Okey, 4x20 ni dia akan bergerak selama 30 minit. So kita dah tahu staff tu akan berada di situ 30 minit. Kalau 2 jam lagi tak siap berada di situ, something wrong somewhere. Okay. Maknanya knowledge Ya, kena ada lah dalam proses tu kan. Ya, betul. Okey. Boleh share sikit tak? Sekarang ni distribution pelanggan online yang offline ni berapa? Mana lebih besar? Kalau kita untuk offline masih banyak lagi. Boleh saya katakan lebih kurang dalam 60-40? 60 sebab 60 kita offline. 60 offline. 60 offline sebab kita berada di Kelantan, Terengganu, kita masih lagi banyak order untuk offline, untuk signboard, untuk bisnes kita, untuk marketing, apa yang kita buat untuk offline punya marketing di samping banner dan banting, apa yang kita buat adalah landmark. Kalau Prof pernah tengok dekat depan KB Mall tu, kita ada landmark besar tu, Kota Baru Bandar Raya Islam. Lepas tu ada kita UV Print Station kat situ. Kita berada di Kota Baru, kita berada di depan KB Mall dan di depan HUSM. Kita berada di Tanah Merah, kita berada di Kuala Krai dan kita berada di Gua Musang. 3 tempat di Gua Musang. Kita berada 3 tempat untuk landmark besar. Supaya orang lalu je kat traffic light cabang 4 tu, nampak dah nama kita. Cabai Pak tu bit dah. Cabang 4 tu nampak dah. Tu antara yang saya rasa besar dia punya impak. So, untuk sesi kali ini saya boleh simpulkan, usahawan mesti bersedia dan fleksibel untuk melakukan perubahan. Ya, betul. Saya setuju. Selari dengan perubahan yang ada dalam persekitaran. Kalau nak survive lah. Kalau nak sebab Sebab kita boleh tengok contoh banyak syarikat-syarikat even multinational pun yang terpaksa gulung tikar kerana enggan berubah dan mengikut perubahan semasa. Terima kasih Cikgu betul, untuk Prof. perkongsian kali ini. Kita jumpa lagi dalam sesi akan datang.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.